yang mengikut peraturan Al-Quran dan Sunnah, satu lagi kerja yang tidak mengikut peraturan Al-Quran dan Sunnah. Satu yang kita panggil amal soleh, satu lagi kita panggil bukan amal soleh. Apa syarat amal soleh? Dua: ikhlas dan mengikut peraturan Al-Quran dan Sunnah. Ikhlas tu mana tuan-tuan? Ikhlas tu adalah visi kita. Saya melakukan ini kerana Allah. Maknanya mengikut peraturan Allah. Jadi dalam kita berniaga tuan-tuan, Allah suruh kita apa? Berniaga tu adalah aktiviti, sebahagian daripada kita punya kerja, maknanya penggunaan masa dan tenaga. Jadi Allah kata, tidaklah kami jadikan jin dan manusia ini kecuali kalau dia berniaga, dia mesti mengikut peraturan Al-Quran dan Sunnah. Tujuan dia berniaga adalah mengikut peraturan Al-Quran dan Sunnah. Itu saja Allah Ta'ala. Tapi manusia bila dia berniaga tuan-tuan, dia fokus pada apa? Ayat ini tuan-tuan ajar kita satu prinsip yang kadang-kadang orang putih pun pegang prinsip ni. Dia kata apa? Focus on effort, don't worry about results. Ayat ni. Sebab apa focus on effort tuan-tuan? Sebab the whole of our life is only working. Working je, kerja. Kehidupan ni semata-mata kerja. Okey, result macam mana? Result bukan kerja. Result bukan kerja kita. Result adalah kerja Allah. Dia yang tentukan result. Kalau kita berniaga, untung tak untung tu Allah tentukan. Okey, kita punya tugas apa? Focus on effort sahaja. Jadi kalau kita mampu buat benda tu tuan-tuan, kita akan jadi manusia yang produktif. Kalau kita fokus on effort, don't worry about results. Sebab apa tuan-tuan? Sebab result bukan kita punya kerja. Result adalah kerja Allah. Tapi kebiasaan manusia fokus on what? Fokus on results. Itu sebab dia berniaga kerana untung. Kalau tuan-tuan kalau berniaga tuan-tuan, berniaga kerana untung, bekerja sebab nak naik pangkat, tuan-tuan bekerja atau berniaga pasti stres. Pasti stres. Tetapi kalau tuan-tuan fokus, tuan-tuan punya perniagaan itu, berniaga tu dengan tujuan kerana Allah, nak pastikan perniagaan itu mengikut peraturan Allah, tuan-tuan tidak akan stres. Sebab Allah akan bagi rasa tenang itu dalam hati kita. Okey, saya ambil contoh tuan-tuan. Kalau manusia berniaga tuan-tuan dengan tujuan untung, apa makna untung? Saya tanya apa makna untung? Untung besar. Untung adalah perbezaan apa? Harga jual, selling price dengan cost. That is what we call profit. Okay, profit adalah perbezaan antara harga jual dengan cost. Okay, sekarang ni kalau kita nak untung, syarat pertama kena increase the selling price, betul tak? Kita kena dapat the highest possible apa tu orang kata harga yang paling tinggi pada kita punya barangan. Okay, macam mana we determine price? Dalam western punya ekonomi, macam mana dia determine price? Siapa duduk dalam selling department, marketing department sini? How do you determine price? Tahu? Mesti tahunya, kan? How we determine price? Based on supply and demand, betul? Based on supply and demand. Itu dalam western punya ekonomi. Kalau kita punya barangan tu banyak demand, we can increase the price, betul tak? Nampak tu. Salah tuan, Islam tak larang buat seperti itu. Islam tidak bagi determine price based on supply and demand. Okey, Islam suruh kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolongan dalam melakukan kebaikan. Kalau contoh Rasulullah SAW tuan-tuan, itu satu maknanya nak tentukan price berdasarkan supply and demand. Kalau demand banyak, tak kira lah kita naik price. Jadi orang kaya boleh beli, orang miskin tak boleh beli. Itu tak penting. Yang penting adalah saya dapat duit. Apa? Kita tak consider people punya apa? Kesusahan dan sebagainya. Sebab apa kita belajar daripada western punya ekonomi. Okey, itu yang pertama. Sebab tujuan kita berniaga nak untung. Itu sebab kadang-kadang orang boleh ambil untung 200%, 300%. Dia tak kira. Sebab dia kata orang tak kerja barang. Nampak Okey. Lepas tu pula tuan-tuan, increase the selling price. Lepas tu reduce the cost. Reduce the cost. So how do you reduce the cost? Kadang-kadang you cuba play with the quality of the product. Betul?
Itu sebab Rasulullah SAW tuan-tuan, bila dia berniaga, satu hari Rasulullah SAW jalan di pasar. Ini adalah hadis Rasulullah SAW tersebut. Rasulullah lalu depan suatu kedai itu, Rasulullah celup tangan di dalam gandum, masuk tangan di dalam gandum. Rasulullah angkat balik, tengok tangan dia apa? Basah. Rasulullah kata, kenapa kamu campurkan barang yang kering ini dengan barang yang basah? Apa kata jawab? Dia kata, kalau saya tak buat macam ni Rasulullah, rugi dah saya. Dan berapa ramai manusia yang berniaga buat benda yang tu sekarang. Nampak? Sebab apa tuan-tuan? Sebab objektif dia nak untung. Sedangkan Allah ajar kita berniaga bukan tujuan untung. Kita berniaga adalah untuk pastikan kita mengikut peraturan Allah. Itu yang sebenarnya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab rezeki kita siapa bagi? Allah. Kalau Allah nak bagi semua orang kat dunia ni kaya tuan-tuan, boleh ke Allah buat? Boleh ke? Boleh tuan-tuan. Meaning dia tuan-tuan, dalam hidup ni there's no such thing of competition, you see. Sebab apa? Allah punya rezeki tu luas. Tapi what happen people dalam mindset bahawa when you do business you must compete. Okay? Dan kita call benda tu healthy competition tu. Betul ke healthy? Tak ada tuan. Itu semua slogan yang sebenarnya. Kadang-kadang kita tengok dalam reality, any industry, same industry, dia compete each other kan. Macam mana dia compete each other? Kadang-kadang dia burukkan produk orang tu. Betul? Kadang-kadang dia cuba fight each other. Bila kita fight each other tuan-tuan, what will happen? Itu yang jadi kita berlaku permusuhan tu. Okay? Yang berlaku tuan-tuan, pergelutan permusuhan ke seluruh dunia ni sebab manusia believe that, okay, in this economy kita only have a piece of cake lah. Betul? Kita ada hanya a piece of cake, then we have to fight each other to get it. Sedangkan Allah beritahu tuan-tuan, rezeki Allah ni luas. Walillahi khazainus samawati wal ardh. Dan Allah sebut pada surah An-Nisa, wala tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum 'ala ba'd. Jangan kamu iri hati wahai manusia atas rezeki yang aku bagi kamu antara kamu. Jangan kamu iri hati. Sebab tiap-tiap orang tu Allah dah tentukan rezeki mereka. Dan Allah kata, was'alullah min fadli. Minta daripada aku rezeki kamu. Nampak? Kita ada Tuhan yang sangat kaya. Tapi kenapa Allah tak bagi kita kaya? Semua kaya. Kenapa? Allah sebut dalam Quran. Kenapa Allah tak bagi kita semua ni jadi kaya? Okey, tak adalah kita nak gaduh antara satu sama lain. Kenapa macam tu? Sebab Allah kata kalau aku bagi manusia ni kaya kat dunia. Tuan-tuan boleh tengok benda tu pada surah Syura, juzuk yang ke-25. Semua prinsip dalam hidup tuan-tuan semua ada dalam Quran tuan-tuan. Sebab kenapa kita kena menghayati Quran ni sungguh-sungguh tuan-tuan Sebab kalau kita pegang prinsip yang betul tuan-tuan, dalam hidup ni kita akan tenang. Okey. Okey, ayat 27 tuan-tuan, surah Syura juzuk yang ke-25. Saya tak ada reference nombor ayat kat sini tuan-tuan. Nombor ayat nombor surah. Sebab dia yang senang nak cari pakai nombor surah tu. Okey, saya ada cuma reference kat sini juzuk 25. Okey, nama surah Syura ayat 27. Allah kata, walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardh walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Allah kata, kalau aku buka pintu rezeki ni seluas-luas kepada manusia, nescaya mereka akan ingkar kepada aku. Sebab manusia tuan-tuan dia cenderung nak ingkar kepada Allah masa bila? Masa dia senang. Kat mana Allah sebut tu? Pada surah yang selalu kita baca. Surah apa? Surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey, pada surah tu Allah sebut innal insana la yatgha. Innal insana, sesungguhnya manusia ini mudah melampaui batas. Masa bila? Senang. Ar-ra'ahu istaghna. Apabila mereka rasa diri mereka kaya, apabila mereka rasa diri mereka serba cukup. Perkataan ghina tuan-tuan. Perkataan ghina dalam bahasa Arab. Saya dah terjemah dulu guys. Perkataan ghina. Terjemah belum? Belum Belum. Kalau terjemah apa ulang lagi tuan-tuan Kadang-kadang kita terlupa juga kadang-kadang. Okey. Perkataan ghina maknanya kaya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak definisi perkataan kaya, tuan-tuan buka pada surah Fatir Surah Fatir juzuk yang ke-23. Tuan-tuan akan dapat
Apa makna definisi kaya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran? Surah Fatir sebelum surah Yasin. Okey, surah Fatir juzuk yang ke-20, juzuk yang ke-22, juzuk yang ke-22. Surah Fatir pada juzuk 22 ayat yang ke-15. Apa Allah sebut kat situ? Allah kata, ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia, Allah kata kamu semua ni fakir. Fakir mana tu? Bagi kita fakir mana? Miskin, maknanya tak ada harta, okey, dan sebagainya. Itu makna kita. Allah kata, wahai manusia, kamu ni semua miskin, tak ada harta. Tapi macam mana ada orang klaim dia kaya? Ada tak pernah? Saya orang kaya, pernah? Ataupun kita kata dia tu orang kaya. Tapi Allah kata, wahai manusia, kamu semua miskin. Wallahu huwal waliyul hamid. Allah kata, akulah yang maha kaya dan maha terpuji. So makna kaya dalam bahasa Arab, kaya makna ghina, lawan dia fakir, miskin. Kenapa Allah kata wahai manusia, semua kamu ni miskin? Sebab makna miskin tuan-tuan atau kaya dalam